InsyaAllah kita sambung kitab Muhimmah ke surat 32. Surat 32 muka dan lagi bawah. Kita nak memilih pasangan hidup dalam kitab Muhimmah ni yang terbaik lah, yang kita rasa yang paling baik. Kita masuk yang ke-9, sunat bagi mereka yang belum ada pasangan hidup mereka, yang belum berkahwin, ataupun kita ni nak memastikan supaya orang yang kita nak pilih itu adalah mereka yang mengikut apa yang disebut dalam kitab, pilihan yang terbaik. Maka yang ke-9, memilih akan perempuan yang bukan kerabat. Wajib atas wali perempuan memelihara dan memilih akan lelaki yang hendak disuamikan dengan perempuan itu yang bersifat dengan sifat yang tersebut. Dan melihat wali itu akan segala sifat yang tersebut itu bagi anaknya yang perempuan dan bagi saudaranya yang perempuan. Jangan dipersuamikan akan dia daripada seorang laki-laki yang jahat perangai. Disebut dalam kitab. Mak bapak juga berperanan untuk menentukan pasangan anak saudara perempuan. Sebab yang akan jadi mangsa ialah anak atau saudara perempuan bila mendapat suami yang tidak bertanggungjawab. Suami yang tak bertanggungjawab. Kalau tuan-tuan seperti menanggung biawak hidup, kerja tak mau, balok liat, duk kira kita kata nak ambil kesempatan di atas isteri yang bekerja. Isteri bekerja bertunggu selumus balik nak urus rumah tangga, suami duk melepak balik makan apa semua kan. Banyak hari ni tuan-tuan yang kena buang kerja kan? Bila mana ada syarikat terpaksa mengecilkan bilangan pekerja, maka banyak yang bekerja tadi terpaksa menganggur. Penjawat jawatan awam, dia ada gaji, dia cikgu lah, dia apa. Tapi bila suami tadi sudah diuji sedemikian, dia sudah menjadi suami yang tidak bertanggungjawab. Tak tanggungjawab ni maknanya sepatutnya dialah, bila tahu isteri kerja, dia cari jalan untuk memudahkan. Dialah yang uruskan rumah tangga, walaupun dia patutnya cari rezeki, tapi dah takdir COVID ni tuan-tuan. Kita pun tak tahu bila dia akan berakhir. Jadi kita kena ringankan beban isteri yang bekerja, dengan kitalah yang masak, kitalah kemas rumah tuan-tuan, jaga anak-anak, hantar anak ke sekolah kalau anak yang dah sekolah dah buka, hantar anak balik, ambil isteri balik, tengok ridang makan, tak apa, tak ada masalah. Tidak menjejaskan kredibiliti kita punya sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga tadi. Dan lagi sabda Nabi SAW, barang siapa mempersuamikan anaknya yang perempuan atau saudaranya yang perempuan dengan orang yang fasik, maka sesungguhnya telah memutuskan ia akan rahimnya, yakni memutuskan ia akan kerabatnya, dan haramlah atasnya barang siapa yang memutuskan ia akan rahimnya itu. Tuan-tuan kena faham. Bila sebut saja fasik ni apa benda tuan-tuan? Fasik ni orang yang telah rosak akhlaknya. Itu fasik. Fasik ni orang yang rosak akhlaknya, bukan akidah. Bila akidah disebut kafir. InsyaAllah kita sambung kitab Muhimmah ke surat 32. Surat 32 muka dan lagi bawah.
Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Tuan Imam, pengurusi sekejatan kuasa masjid yang dikasihi dan seterusnya, dimuliakan tuan-tuan sidang jamaah sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita dapat berkumpul untuk kita menunggu isyak. Kita mengadakan pengajian. Kuliah subuh tidak dibenarkan sebabkan PKP. Jadi oleh kerana ada kekosongan, kita gantikan pada malam ini dengan kitab yang sama, iaitu kitab Muhimmah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan kita sentiasa diberikan ilmu dan faham. Sebab itu dia kalau mengikut yang paling atas sekali ialah faham, al-fahmu. Kena faham dulu. Kenapa kita datang ke masjid? Kenapa kita solat? Kenapa kita kena mengaji? Kena faham dulu. Bila kita faham baru datang ikhlas. Baru datang ikhlas. Kalau nak ikhlas dulu tak ikhlas tuan-tuan. Kalau dia tak faham, tak akan datang ikhlas. Ikhlas ni datang lepas daripada kita faham. Bila kita faham baru kita datang ke ikhlasan. Kita sembahyang bukan kerana manusia, ikhlas kerana Allah, kerana kita faham. Kita mengaji bukan kerana kita saja-saja. Nak balik rumah pun kita tak buat kerja lain. Lebih baik kita datang, duduk mengaji ilmu. Jadi yang paling penting ialah kita faham dulu. InsyaAllah tuan-tuan, lepas tu datanglah keikhlasan dalam hati kita. Kita nak memilih pasangan hidup dalam kitab Muhimmah ni yang terbaiklah, yang kita rasa yang paling baik. Kita masuk yang ke-9, sunat bagi mereka yang belum ada pasangan hidup mereka, yang belum berkahwin, ataupun kita ni nak memastikan supaya orang yang kita nak pilih itu adalah mereka yang mengikut apa yang disebut dalam kitab, pilihan yang terbaik. Maka yang ke-9, memilih akan perempuan yang bukan kerabat. Maknanya bukan ada, kalau bolehlah, bukan kata tak boleh kita kahwin dengan sepupu, dua pupu. Lebih baik kita cari yang bukan kerabat. Sebab kajian, tak tahulah sama betul atau tidak, menyatakan bahawa anak-anak cerdik ini dia lahir daripada perkahwinan yang tidak ada kaitan dengan pertalian darah, mana di kalangan yang bukan kerabat. Itu bila tengah tu dia kahwin berlainan bangsa kan, Islam lah tapi berlainan bangsa. Anak yang dilahirkan itu IQ dia sangat tinggi. Ini kajian lah, kita tak tahu sama ada betul atau tidak tuan-tuan. Bila kahwin dengan sepupu ni, kadang-kadang anak tu agak lembab atau apa tu segi dia punya IQ dia tu agak lemah. Tapi disebut sini Nabi suruh. Rupanya ada sebab lah ni tuan.
ada sebab kenapa digalakkan berkahwin dengan bukan orang yang daripada kerabat. Kalau boleh sunat, disebut sunnah, memilih akan perempuan yang bukan kerabat, yang hampir. Kerana yang demikian itu dalam kitab disebut akan mengurangkan syahwat, yakni tiada sangat ingin akan dia. Dan sabda Nabi SAW, jangan kamu berkahwin dengan perempuan kerabat yang hampir, maka bahawa sesungguhnya anaknya itu jadikan dhaif akan tubuhnya, lemah. Itu yang sebut tadi. Ni Nabi sebut, rupanya ada hadis yang menyatakan demikian. Nabi kata berkahwin dengan kerabat yang hampir, sepupu lah tu kan, maka dia mudah dapat penyakit, mudah dapat serangan penyakit. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, maka inilah segala perkara sifat yang digemarkan dalam perempuan, yakni inilah segala sifat yang ke-9, perkara yang dipilih dalam perempuan itu oleh lelaki yang berkehendak akan dia. Tak nak ulanglah tuan-tuan, tuan-tuan baca sendirilah daripada 1, 2, 3, 4, 5 sampai yang ke-9. Dan wajib atas wali perempuan. Wali ini maknanya ialah bapa, bapa sebagai wali. Bapa meninggal, maka anak lelaki yang sulung boleh bertindak sebagai wali. Jadi wali ini maknanya kita katakan pelindung, pemimpin juga boleh kita katakan sebagai wali. Jadi tuan-tuan, maka wajib atas wali, bukan wali kita kata tok wali ni ialah orang yang sufi, yang sampai peringkat aulia, wali-wali Allah. Macam kita kata Pak Sumit masih hidup lagi tuan-tuan, Kupang Tembaga, dia punya tempat dia boleh ziarah, tapi dia tak boleh terima banyak tetamu. Kalau sebelum tu daripada luar negara datang ziarah, nak dapatkan mutiara ilmu, dia sentiasa orang yang berzikir kepada Allah, sentiasa membaca Quran. Dia kena stroke, dah lama dah tuan-tuan, tapi dia punya ingatan dia masih kuat. Ada seorang ustaz mengajar dekat pondok, saja nak pergi ziarah, Tok Wali ni, Wali Pak Sumit ni, dia nak ziarah untuk dapat nasihat lah, untuk dapat nasihat kan. Jadi bila pergi ni, dia ni tuan-tuan, kelebihan dia adalah macam dia boleh baca hati orang. Itu Allah kurniakan pada dia kelebihan. Sebab itu takutlah dengan firasat orang alim. Orang alim ni ada firasat dia. Jadi begitu juga dia ni. Dulu saya bawa daripada Taman Panglima Sarjana apa orang lah kan, ziarah. Daripada nak naik ke dia tahulah. Ni dia kata mai nak jumpa ni pasal anak kan, dia kata. Anak yang degil, tak dengar cakap, nak minta nasihat lah, minta doa. Dia dah tahu dah. Sampai kawan tu pun terkejut. Dia kata betul, dia datang tu sebab anak dia ada masalah. Tapi macam mana dia boleh baca hati? Itu firasat, nama dia firasat. Kita tak ada firasat. Sebab kita ni banyak dosa tuan-tuan. Kita banyak buat perkara lara, perkara maksiat. Macam mana nak dapat firasat? Orang alim ni dia jaga sungguh. Makan, minum dia jaga, kita balas macam ya. Tak kisah punya. Janji ada tulis halal. Selama ni tuan-tuan, berapa puluh tahun baru tahu bahawa daging import daripada Australia tu sijil halalnya dipalsukan. Baru kita tahu. Yang selama beberapa Johor lah, kita tak tahu lah kita di sini tuan-tuan. Yang diimport tu sijil halal tu ada tapi dipalsukan. Mana kita tak tahu sama ada daging itu halal atau tidak. Sama ada daging itu daging yang disembelih atau tidak. Halal ni maksudnya kalau disembelih mengikut syariat lah. Kalau tuan-tuan tengok orang sembelih ayam, kadang-kadang tuan-tuan terfikir tak nak makan. Hak jenis sembelih-sembelih masuk dalam tu apa tu air yang panas kan. Belum lagi ayam tu mati, dia dah campak dah dalam tu tempat tung yang air sedang menggelegak panas. Air yang sedang panas. Dia mati bukan kerana sembelih itu, mungkin mati kerana kesan daripada air yang agak panas yang dah masuk dalam
dalam tempat yang dah kita kata kematian itu bukan disebabkan disembelih. Itu dibangkai tuan-tuan. Orang alim ni dia jaga. Jadi dia masuk tengok Pak Su ni dia jenis tak pakai baju tuan-tuan. Dia rehat atas katil tak pakai baju. Tapi bila orang datang dia balut dengan selimut tebal tuan-tuan. Waktu panas terik. Orang panggil panas lit-lit kan. Belah-belah Kedah lah. Panas terik. Steady lah. Sedangkan dia peluh. Kipas dia tak buka tuan-tuan. Kipas tu dia tak buka. Sampai terfikir dalam hati dia. Dia kata, Pak Su ni dia tak fikirkan dia datang ke jauh kan. Badan berpeluh. Tak ada nak buka. Kipas dia rasa malu. Dan Pak Sumit ni tuan-tuan, dia macam dia tahulah, dia kata panas kan hari ni kan. Dia selimut. Dia kata panas kan, dia kata hari ni. Nak macam mana, dia kata pasang kipas pun tak ada, boleh buat apa pun dia kata. Pasang kipas pun tak boleh buat apa dia kata. Tak ada apa pun. Dia kata pergi kat dapur tu ambil kain. Ambil tangga dia kata hampir tolong cuci. Dia datang ni nak minta nasihat. Nak minta nasihat, tiba-tiba suruh cuci kipas. Tuan bayangkan. Tapi hormat dekat Tok Guru. Ambillah tangga cuci. Dengan masa kena apa tu, dia punya debu-debu yang melekat agak tebal tuan-tuan, tonyoh tu. Tonyoh bagi hilang debu-debu tadi. Dah habis selesai turun-turun simpan tangga apa semua. Dia kata duduk kata. Buka kipas. Baru dia suruh buka kipas. Bila buka saja kipas tuan-tuan, dia pusing, bingung, pusing-pusing. Berasa lega, angin kuat. Dia kata, inilah nak habaq ni, dia kata. Manusia ni macam kipas lah, dia kata. Kalau hati tu penuh dengan debu, karat, kekotoran, melekat dekat hati ni, dia bukan setakat tak boleh beri manfaat pada diri dia, tetapi dia juga tak boleh beri manfaat kepada sesiapa pun, dia kata. Orang pun tak boleh ambil manfaat kalau hati kotor. Masakat dia saja, orang hak duduk dekat dia pun tak boleh ambil manfaat. Dia kata, tengok kipas ni. Bila cuci dia kata bersih, tengok orang lain boleh dapat manfaat. Angin tu dia zoom angin. Macam kita tuan-tuan, orang tak nampak. Kita kena melihat bila orang yang baik, orang yang soleh, kalau kita dekat dengan dia, kita akan dapat. Benda baik kita akan dapat. Tambah kita dah tua-tua macam ni tuan-tuan, kalau kita berkawan dengan orang yang lapar, orang yang masih lagi duduk sembang dunia, duit, macam-macam, kita juga akan hanyut. Walaupun kita tahu bahawa apa lagi nikmat yang Allah nak beri pada kita, dalam keadaan usia kita dah tak ada apa dah tuan-tuan. Tak ada apa dah. Yang kita seronok tuan-tuan. Sebab graf kita dia mula turun. Dia bukan naik lagi, dia akan turun. Makin tua makin turun. Kalau kita ada duit 500,000 juta sekalipun tuan-tuan, kita boleh beli macam-macam makanan yang sedap-sedap, makanan yang lazat-lazat, tapi kita hanya boleh makan dengan tiup, masuk tiup ke hidung. Tuan-tuan ingat tak dulu hak menega dekat dengan pasar Kemunting tu, belah-belah kuih tu? Petang tadi pukul 5 saya pergi ziarah. Saya tanya isteri dia, apa tahu dalam keadaan terbaring ni, belakang ni dah jadi daging tu jadi apa tu, dia jadi macam, kita tengok pun macam tak sanggup. Sebab dia terbaring 2 tahun tuan-tuan. Hajimat orang panggil, bertahun lah, 2 tahun tuan-tuan bayang. Ni pasuk tiup. Susu pun bukan boleh susu sembarangan, susu yang khas. Kalau duit banyak pun tuan-tuan, dalam keadaan begitu, doktor kata tak boleh makan, ini tak boleh makan, itu tak boleh makan. Apa lagi yang kita nak cari? Melainkan dalam keadaan kita ni, Allah beri masih sihat, masih boleh berjalan ke sana kemari, maka tempat kita yang paling baik ialah di masjid. Kerana masjid tempat berkumpulnya orang yang baik-baik. Tuan-tuan nampak tak? Kenapa Allah pilih kita? Sebab Allah sayang pada kita. Kalau Allah tak sayang pada kita, Allah tak letakkan kita sebagai tetamu dia. Allah biarkan kita hanyut. Orang ke masjid, dia pergi pasar malam. Pasar malam dah buka dah tuan-tuan sekarang. Belum ni tutup. Sekarang ni dah buka dah. Jadi, seronok di pasar malam. Tapi kita tak rasa seronok bila berada di masjid, di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hebatnya orang alim tadi tuan-tuan. Dia setiap perkataannya penuh dengan hikmah.
penuh dengan ilmu. Kita perkataan kita tak ada ilmu langsung, tuan-tuan, tak ada hikmah langsung. Jadi sebab itu wajib atas wali perempuan memelihara dan memilih akal lelaki yang hendak disuamikan dengan perempuan itu yang bersifat dengan sifat yang tersebut. Dan melihat wali itu akan segala sifat yang tersebut itu bagi anaknya yang perempuan dan bagi saudaranya yang perempuan, jangan dipersuamikan akan dia daripada seorang laki-laki yang jahat perangai. Disebut dalam kitab. Mak bapak juga berperanan untuk menentukan pasangan anak saudara perempuan, sebab yang akan jadi mangsa ialah anak atau saudara perempuan bila mendapat suami yang tidak bertanggungjawab. Suami yang tak bertanggungjawab. Kalau tuan-tuan seperti menanggung biawak hidup, kerja tak mau, balok liat, duk kira kita kata nak ambil kesempatan di atas isteri yang bekerja. Isteri bekerja bertunggu selumus balik nak urus rumah tangga, suami duk melepak balik makan apa semua kan. Banyak hari ni tuan-tuan yang kena buang kerja. Bila mana ada syarikat terpaksa mengecilkan bilangan pekerja, maka banyak yang bekerja tadi terpaksa menganggur. Penjawat jawatan awam, dia ada gaji, dia cikgu lah, dia apa. Tapi bila suami tadi sudah diuji sedemikian, dia sudah menjadi suami yang tidak bertanggungjawab. Tak tanggungjawab ni maknanya patutnya dialah, bila tahu isteri kerja, dia cari jalan untuk memudahkan. Dialah yang uruskan rumah tangga, walaupun dia patutnya cari rezeki, tapi dah takdir COVID ni tuan-tuan. Kita pun tak tahu bila dia akan berakhir. Jadi kita kena ringankan beban isteri yang bekerja, dengan kitalah yang masak, kitalah kemas rumah tuan-tuan, jaga anak-anak, hantar anak ke sekolah kalau anak yang dah sekolah dah buka, hantar anak balik, ambil isteri balik, tengok ridang makan, tak apa, tak ada masalah. Tidak menjejaskan credibility kita punya sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga tadi. Tapi kalau kita ambil kesempatan dan peluang, walaupun kita ada peluang untuk bekerja tapi tak nak bekerja, sebab kita boleh hidup senang kerana duit isteri. Bila orang laki-laki yang tidak bertanggungjawab tadi, yang niat dia tidak betul, maka jadilah suami yang dayus. Sebab kita ini adalah pemimpin dalam rumah tangga, saya sebutkan itu. Maka kita kena banyak bertolak ansur supaya masing-masing saling bantu-membantu untuk membina satu kehidupan rumah tangga yang baik sehingga air hayat. Jangan cari laki-laki yang jahat perangai atau jahat rupanya atau daif agamanya atau singkat daripada mendirikan dengan hak perempuan itu. Dia kata daif agama ni yang jahil, yang tidak solat, itu maksud daif agamanya. Jalan pakai seluar pendek kan, pakai rantai. Ada suami pakai rantai, dia menyamai perempuan kan. Jadi jangan kita menjadikan mereka sebagai suami ataupun sebagai menantu, suami kepada anak perempuan yang dikahwinkan, dan yang tidak sebangsa dengan perempuan itu dalam nasab. Kahwin campur ni boleh tuan-tuan kan, tapi dia masalah lah sikit kan, budaya berbeza kan. Kahwin dengan Melayu, saya tengok dia kahwin pula dengan orang Pakistan kan. Memanglah, tapi dari segi kita kata budaya kena faham. Kita duk makan nasi, dia capati. Situ pun dah mula ada rasa tak sama dah tuan-tuan. Biar kita berkahwin dalam kitab tersebut supaya kita sama-sama rasa sesuai dengan budaya hidup masing-masing. Kalau suku-suku tak apa.
Melayu kahwin Jawa lebih kurang sama je tuan-tuan. Makanan, masakan semua makan nasi, lauk pun lebih kurang. Kahwin orang Banjar tuan-tuan, tak apalah dia cakap lah Jerman, kita biasa kan. Tak faham pun tak apa kan. Tapi budaya tu sama kan. Budaya sama. Cuma kalau kita kahwin dengan orang Afrika, tu bezalah kan. Kahwin dengan orang putih, jadi keadaan budaya tu sangat berbeza. Sebab itu Nabi SAW bersabda, Nabi bersabda, bermula mengkahwinkan perempuan itu, iaitu seperti dijadikan akan dia hamba. Hendaklah menilai seseorang, melihat seseorang laki-laki kamu ke mana memindahkan akan anak perempuannya atau saudaranya. Maknanya kita, macam kita disebutkan, dia ni akan menjadi macam hamba lah, yang akan digunakan oleh pasangan hidup. Kalau dia baik, dia akan layan dengan baik. Kalau tak baik, maka dia akan jadi mangsa. Jadi hari ni kita tengok tuan-tuan, kadang-kadang kita susah nak membaca hati budi seseorang. Sebab itu banyaknya dia mangsa. Ada seorang anak yang diserahkan kepada ibu angkat dia ketika kecil, sampailah anak tadi berusia 7 tahun. 7 tahun. Mak dia tuntut balik. Mak kandung dia tuntut balik. Mak kandung tadi tu kahwin dengan laki-laki lain. Jadi bapa angkat, mak angkat belah macam anak sendiri. Hantar pergi tadika Islam. Budak alhamdulillah baik tuan-tuan. Tak silap nama Amir lah. Amir kan, Amir. Rupanya bila mak ibu dia ambil, dekat Melaka lah, kita tuan-tuan di Melaka. Budak ni memang sederaan, didera tuan-tuan. Ibu kandung dia sanggup mendera anak kandung dia sendiri. Akhirnya anak tu mati tuan-tuan. Itulah ibu angkat tu duk teriak, duk menangis. Dia kata kalau tahulah, dia kata anak dia akan mati, dia tak akan serahkan anak angkat dia ni. Tapi ikut undang-undang dia tak boleh pertahankan. Kerana itu taraf dia anak angkat. Kalau ibu kandung dia tuntut, tak ada siapa boleh halang tuan-tuan. Tapi kita tak boleh bayangkan bagaimana seorang ibu kandung sanggup bunuh. Ada kesan-kesan lebam, kemudian lemas dalam, tak tahulah macam mana keadaan budak ni. Sampai jiran di sebelah pun pernah ditangkap gambar budak ni duduk kat tingkap merenung jauh ya. Siapalah boleh selamatkan dia kan. Jadi itulah kita kata zaman hari ni zaman yang penuh dengan suatu benda yang di luar jangkauan akal fikiran kita. Jadi susah nak cari orang yang betul-betul baik tuan-tuan. Kadang-kadang dalam masjid pun berkelahi. Ada tuan-tuan. Sebab sifat hasad, dengki, bergaduh sesama AJK, dengan Tok Imam, dengan Bilal, Tok Siak, apa semua kadang-kadang banyak berlaku. Sehingga patutnya dia mendidik hati jadi seronok. Kita datang masjid jadi seronok, jumpa kawan-kawan, boleh ini dah. Kadang-kadang timbul rasa berpuak-puak dan sebagainya. Ini merupakan suatu amaran Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dunia ini sebenarnya hampir kiamat. Tonton baca hadis kan. Bukan lagi tempat lain. Nabi sebut kamu akan lihat masjid akan jadi tempat pertengkaran. Jadi tempat bertengkar. Orang ni tak setuju dengan imam ni, ini bergaduh dengan jawatan kuasa dan sebagainya. InsyaAllah kalau boleh kita cuba elakkan tuan-tuan. Sebab di sini tempat kita nak dapat pahala. Tempat kita mengumpul sebanyak mungkin pahala untuk akhirat kita nanti insyaAllah. Jadi sebab itu kita kena tengok orang yang kita nak pilih. Dan lagi sabda Nabi SAW, barang siapa mempersuamikan anaknya yang perempuan atau saudaranya yang perempuan dengan orang yang fasik, maka sesungguhnya telah memutuskan ia akan rahimnya, yakni memutuskan ia akan kerabatnya, dan haramlah atasnya barang siapa yang memutuskan ia akan rahimnya itu. Tuan-tuan kena faham. Bila sebut saja fasik
Fasik ni apa benda tuan-tuan? Fasik ni orang yang telah rosak akhlaknya. Sebab fasik. Fasik ni orang yang rosak akhlaknya. Bukan akidah. Bila akidah disebut kafir. Kan? Orang yang macam ada seorang yang Ibu Yati. Ibu Yati ni dia dulu bekas wartawan yang terkenal lah tuan-tuan. Tapi bila dah sekarang kita tengok agak pelik sikit. Agak pelik sikit kerana dia ada satu amalan yang macam agak menyeleweng pada ajaran Islam. Kita sebut la ilaha illallah. Dia ada ilaha, ilara, ilaha, ilama. Tu apa benda tuan-tuan? Kemudian pukul gong. Gong ke? Islam, Quran, dia kata. Melayu ni adalah bangsa tertua sebelum Nabi Adam. Uish. Kan pelik tuan-tuan. Dia pukul gong. Islam, ilaha, harama. Kalau ikut bahasa, tak tahulah bahasa apa, itu matahari, bulan, bintang. Jakim dah ambil tindakan untuk siasat. Ajaran sesat Ibu Yati tadi. Ibu Yati yang kita pelik tuan-tuan sebab dalam keadaan agama yang cukup tidak betul lah, segi akal tak boleh terima, pun ada lagi orang tu mengikut pengikut dia. Yang kita pelik di akhir zaman ni, orang nak masuk syurga tapi dia tak nak susah payah. Bila ada orang nampak sikit macam kelebihan, dia rasa orang ni okey, boleh bawa dia ke syurga, maka dia ikut secara membuta tuli. Saya mengajar dekat satu surau kan, muslimat, kaum ibu semua. Dia kata, ustaz, dulu saya pernah mengajar pada satu guru, ustaz, dia kata. Dan banyak pengikut dia. Dia sebut keberkatan ilmu tok guru. Bila tok guru tu habis mengajak, dia kata, hak yang mengajak semua perempuan. Habis mengajak, dia akan buka ni butang baju dia, suruh cium pusat. Bengong tuan-tuan. Cium pusat tok guru, nak ambil berkat. Naik putih dah pusat tadi. Dia pakai saya pun ketika tu tak tahu ustaz macam mana, macam saya macam terpukau kan. Orang tu cium, kita pun pergi cium jugalah. Dia kata, ada rasa apa? Tak adalah rasa apa ustaz, tapi dia fikir pasal apa aku nak cium pusat orang kan. Jadi benda tu pelik, tapi orang buat. Dan kita tak heran bagaimana setiap mereka yang mempelopori ajaran sesat ini, mereka ni ada kelebihan. Ada kelebihan. Kadang-kadang boleh mengubat orang sakit, boleh sembuhkan penyakit. Kan? Dia ada kelebihan. Itu yang boleh menjadi tarikan. Macam ayah pin. Bukan calang-calang tuan-tuan. Ayah pin ni kalau tengok rupa dia, Allah, huduh. 4 gini, 4. Ni depan yang handsome. 1 je. Tu pun penakut baik. 1 je tuan-tuan. Ayah pin tu, ya Allah. Kalau tuan-tuan tengok muka dia, tak percaya 4 isteri dia. Dia pergi dekat Bali tuan-tuan, dia rendam kaki dalam besen. Tuan-tuan tengok tak video? Dia rendam kaki dalam besen. Berebut orang nak minum air kaki dia. Orang nak minum air kaki dia. Saya ni kalau kata ambil air, saya celup kaki, siapa berani minum? Minta maaf lah. Bagi RM10 pun tak mau. Ada ustaz suruh minum air kaki. Bengong ustaz ni. Tak ada tuan-tuan. Tapi orang kerana taksub, kerana yakin dengan ilmu dia, dan dia juga banyak kelebihan. Banyak kelebihan. Ayah pin ni, yang mistik-mistik lah, yang luar biasa, banyaklah pengikut. 1000 orang tuan-tuan. 1000 orang. Jadi agama yang benar ni tuan-tuan, pengikut tak ramai. Sebab itu kita tak heran bila benda yang susah, yang banyak sangat ujian, hanya mereka yang dipilih saja, yang Allah pilih saja. Tambah zaman Covid ni lagilah tuan-tuan. Nasib baiklah kita diberi kebenaran buat kuliah. Kalau kata macam dulu 3 bulan lebih lah, yang gelombang yang pertama tu, yang tak boleh pergi masjid langsung, kuliah pun tak ada. Saya pun jadi malas semua tuan-tuan. Kita dah biasa malam mengajak sana, mengajak sini. Tapi bila cuti lama, seronok rupanya tuan-tuan.
Duduk rumah, makan sedap-sedap. Ada kebun dekat tepi-tepi berkebun. Balik malam-malam tak payah balik lambat dah. Bila sampai habis 3 bulan. Mula memang tak tentu arah tuan-tuan. Rasa Allah menggelisah. Kita biasa berjalan malam-malam balik. Tak boleh nak tidur pun tak apa nak lena tuan-tuan. Duduk teringat. Ish. Ha? Rasa kita dah biasa. Tiba-tiba bila dah lama sangat. Dah 3 bulan dah. Dia jadi malas tuan-tuan. Timbul rasa malas. Hello. Start ni. Malam ni kita dah start dah kuliah. Kitab pun tak jumpa dah tuan-tuan. Punya malas lah tuan habaq lah. Ni nasib baik lah dalam pada masih PKP lagi. Okey bagi ruang. Masjid boleh datang 120 orang. Boleh kuliah di masjid. Dengan syarat cukup time berhenti. Subuh tak ada. Tak apalah. Maknanya taklah kita jadi macam bila dah nak start balik macam tuan-tuan lah. Dah lama duduk cuti lama nak main balik. Kan? Nak datang mengaji balik. Payahlah tuan-tuan. Sembang bukan main. Bila nak buka masjid ni. Mana boleh. Pasal ada buka ni buka. Masjid tak boleh buka. Ini tak dah boleh buka masjid dah. Boleh dah datang ke masjid. Orang ni tak datang. Yang sibuk kata inilah passion manusia tuan-tuan. Tak datang pun. Marah dekat saya. Dia kata patut dia tak boleh. Masjid ni tempat kita minta doa pada Allah. Ini penyakit datang pada Allah. Kita kena doa. Ni tu masjid tutup. Semua Jumaat pun tak boleh. Saya kata tak apa. Tak lama nanti buka lah tu. Kata boleh dah tuan-tuan. Boleh buka dah. Buka tak datang. Ni pelik manusia ni pelik. Jadi kita nak kata apa? Sebab kita bukan boleh bagi hidayah pun. Tak boleh bagi hidayah. Kita cuma boleh menyampaikan hidayah. Dan disebut yang takut akan Allah. Bahawa itu disebut barang siapa dan telah berkata oleh seorang lelaki bagi Hasan Basri telah meminang anaknya yang perempuan oleh berapa jamaah, maka daripada siapa aku bersuamikan akan dia. Maka jawabnya, persuamikanlah olehmu dengan laki-laki yang takut akan Allah. Yang takut akan Allah, maka berkatalah bahawa sesungguhnya jika ia kasih akan dia, nescaya memuliakan ia akan dia, dan jika benci ia akan dia, nescaya tiada mengena sesuatu kejahatan akan dia. Sebab itu Rabi'atul Adawiyah, tak silap Hasan Basri yang pinang dia tak mau. Sebab takut takut dia nanti jadi seronok sehingga lupa untuk bertakarub dengan Allah. Sebab bagi dia kekasih dia ialah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Rabi'atul Adawiyah lah kan. Orang yang baik macam Hasan Basri, orang baik. Orang yang soleh pun dia ragu-ragu lagi. Tapi kita ni kita tengok yang pertama, kita kena tanya dia hang semayang tak? Okay, semayang tahu ke semayang? Dia kata, ya, alhamdulillah pakcik, saya ni semayang, saya alhamdulillah. Sebab kita dah tahu, kita selidik-selidik dulu, memang dia ni orang yang ada asas agama yang baik, yang boleh semayang, apatah lagi boleh jadi imam. Ini kira okey tuan-tuan, insya-Allah. Yang penting jangan dia tinggal semayang. Itu asas yang kita kena tahu lebih dahulu. Kalau dia jenis tak semayang ni, walaupun kita nampak macam baik budak ni, tapi semayang pun tak tahu kan. Semayang perkat pun tak tahu. Ustaz Ismail Kamus cerita apa? Pengalaman dia lah, Ismail Kamus almarhum Ismail Kamus. Tok Imam ni dia orang Jawa tuan-tuan. Dia juga sebagai naib qadhi, dia menikahkan seorang lelaki yang ditanya apa? Solat. Yang nak kahwin tu pun Jawa. Dua-dua Jawa lah. Solat dia kata solat. Mana dia semayang lah. Lepas dia kata waktu dia kata maghrib, isyak, subuh. Lepas subuh apa dia? Dia saja nak tanya. Maghrib, isyak, subuh. Lepas subuh apa dia? Semayang apa lepas subuh? Dia jawab apa tuan-tuan? Dia tak jawab lah kan. Dia kata lepas isyak semayang apa? Dia kata dia macam tergamam lah tuan-tuan. Jadi apa tu, Tok Imam tu jawab lah naib qadhi. Dia kata lepas semayang isyak tu semayang subuh.
Sembahyang subuh dia kata. Dia tak naklah aitkan ni dia punya pengantin ni, bakal pengantin, orang duduk keliling duduk dengar. Dia tanya lagi. Lepas subuh apa dia? Pun senyap lagi. Johor dia kata. Jawa kan dia kata Johor. Lepas Johor Singapura dia kata. Kacau lah tuan-tuan. Adakah lepas Johor Singapura? Mana tak semayang lah tu, dia tipu ya. Subuh pun tak jawab. Cerita lepas subuh apa dia? Sampai tu imam tu sendiri jawab. Lepas subuh Johor dia kata. Lepas Johor Singapura. Eloklah tuan-tuan. Belum lagi orang yang tak pernah datang masjid. Tiba bila nak kahwinkan anak, nak cari orang masjid. Kira cari masjid. Isteri duk beleceh lah dia kata. Isteri ni jenis mengaji tuan-tuan. Dia kata abang pergi masjid. Semayang bagi orang tahu. Semayang senang. Lepas tu boleh jemput datang. Bila ada majlis kenduri, kena kahwin nanti senang. Sebab dah pergi semayang dah. Dia kata aku tak pergi semayang. Isteri dia kata, kalau tak kerti belajar. Dia kata malu. Dah tua-tua. Kalau dah malu, belajar tu pergi masjid tengok. Orang semayang macam mana. Tuan bayangkan. Pergi masjid tengok orang semayang. Ambil seokok apa nama. Curut tuan-tuan. Dulu curut jenis kecil tuan. Yang hitam, cilik panjang. Curut. Tak apalah. Isteri dia suruh pergi masjid. Bagi nampak muka lah. Sebab nak kenduri dah ni. Sampai dekat tangga masjid. Qad qamatis salah. Orang dah kamat dah. Orang kelang kabut dia. Curut panjang lagi. Tenyah dekat tangga masjid. Ni letak dekat ni. Dekat celah telinga ni. Sebab sayanglah nak buang. Panjang lagi. Nak buang mahal kan. Macam dulu. Mahal. Mayanglah tepi sebelah kanan aku tak silap. Allahu Akbar. Isteri kata ikutlah. Supaya nanti orang tak nampak sangat bodoh. Jadi imam tu orang yang terbaik dia kata. Apa yang imam buat ikut. Imam tu imam yang terbaik. Jadi dia tak duduk jauh lah pada imam. Sebab senang nak keling tengok imam kan. Allah baru kena angkat tangan. Allah. Cantik tuan-tuan. Tengah sembahyang. Tuan-tuan bayang. Dia duduk betul-betul buah kipas. Angin kipas dia kena curut balik. Dia terbakar balik curut dia tuan-tuan. Dia ada api balik. Imam dah tengah baca Fatihah. Dia kata kacau hangat telinga ni dia tadi. Tak boleh jadi. Di tepi. Dia buat macam ni. Curut tu jatuh bawah jubah imam. Imam tu pakai jubah dia agak labuh sikit. Dia tak sedar lah tuan-tuan. Duk tengah baca surah dah. Duk baca surah. Tengok dia berasa macam berasap jubah dia. Tengok tuan-tuan, Allahu Akbar. Dah kena kain jubah dia. Terlompat imam tadi. Mana datang api ni? Tiba-tiba ada api dekat jubah dia. Terlompat Pak Imam. Hak yang tadi orang tua tadi. Bila tengok saja Pak Imam terlompat. Dia ingat sembahyang ni kena lompat. Dia pun lompat sampai orang sebelah terkejut. Pasti dia melompat. Dia ikut Pak Imam tadi. Tuan-tuan. Bila dah api kena. Angin kipas tu kuat. Terbakar. Dia punya jubah imam tu pasal lari. Keluar daripada sembahyang. Lari untuk pergi dekat kolah. Dulu kolah kan. Sekarang ni tak boleh dapat buat air dekat kolah sebab KPKP. Dulu ada air dekat kolah. Dia pergi lari dekat kolah tadi. Yang kawan tadi lari ikut belakang Pak Imam. Tuan-tuan, lari pakai jubah ni dalam keadaan terkejut, tergempak ni tuan-tuan. Dia tak peduli dah. Dia kira nak melangkah. Bila langkah, dia sangkut jubah. Kena pula dekat kolah tu, dia ada macam lumut-lumut sikit. Dia licin, jatuh dalam kolah. Tu imam jatuh dalam kolah masjid. Sebab jubah dia terbakar. Dia pun lompat masuk dalam kolah masjid. Dia tepuk belakang Pak Imam. Pak Imam payah semayang macam ni. Semayang kena berendam, dia kata. Pak Imam kata berendam kepala tengkorak hang, dia kata. Pasal jahil. Ni Ustaz Usam lah cerita. Dia kata kerana kejahilan. Tapi kita taping tak ada lah kot. Ada kan? Tak ada. InsyaAllah taping ni kelas punya. Setiap malam kuliah-kuliah ilmu. InsyaAllah tuan-tuan. Saya tak jumpa lah di taping ni. Sampai peringkat jahil macam tu. Sembahyang kena berendam dalam kolah masjid. Tak ada tuan-tuan. InsyaAllah kita berhenti setakat ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah.
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina haqqa wa arina batila batila wa anaka la ilma lana illa ma 'allamtana. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tangguhkan dengan tasbih kifarah surah Al-Asr.